Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surah yang ke-96, surah Al-Alaq. Surah ni Makki dan maklum semua tahu bahawa 5 ayat pertamanya merupakan wahyu yang pertama. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama turun. Dan peristiwa wahyu yang pertama turun disebutkan oleh surah selepas itu, surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan ia pada malam Al-Qadr. Apa yang kami turunkan? Tadi kan dah baca surah sebelum 5 ayat pertama. Okey, dan dalam surah Al-Alaq ni dibahagi kepada 2 bahagian. Kenapa 2 bahagian? Sebab bahagian pertama turun secara terpisah 1 sampai 5, sedangkan bakinya turun, ada yang mengatakan pada tahun ketiga, ada yang mengatakan pada tahun keempat kenabian. Tahun ketiga atau tahun keempat kenabian. Dan tema utamanya melibatkan musuh besar Nabi SAW pada waktu itu, iaitu Abu Jahal. Surah-surah belakang-belakang ni yang pendek-pendek ni, kalau Allah nak tujukan permusuhan sesuatu, dia direct. Macam mana Allah direct kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Sama juga yang ini, tapi Allah tak sebutkan nama secara direct, tapi ia merujuk kepada watak Abu Jahal. Adapun 19 ayat. Total ayat 19. Jadi banyak. Memang tak sempat lah satu malam cerita pasal surah ni saja. Apa pun, kalau perasan dalam surah ni, jadi Allah memulakan dengan perintah Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, baca dan perintah. Jadi kita bayangkan konteks apabila Nabi menerima kata-kata ni, perintah ni, seperti mana yang direkodkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi cerita kat Aisyah apa yang berlaku ketika wahyu pertama turun. Okey, dan bila sebenarnya wahyu pertama turun ni? Okey, dan walaupun ada perbincangan sikit tentang tarikh tepat penurunan wahyu yang pertama. Sebab apa? Sebab kita akan baca Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Makna apa? Penurunan Quran berlaku pada bulan Ramadan. Tapi kita tahu yang Quran tu bukan turun sekali je, dia turun banyak kali. Jadi yang turun bulan Ramadan ni yang mana? Turun yang mana satu? Jadi ada ulama kata maknanya penurunan ini merujuk kepada penurunan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi yang itu turun sekaligus satu package. Okey, dia parking dekat Baitul Izzah langit dunia, dan kemudian dia turun sikit-sikit selama berapa tahun? 23 tahun. Okey, ini tak boleh lupa, kena ingat. Tak ada cara lain. Okey, selama 23 tahun dia turun sikit demi sedikit. Dan ada yang mengatakan tak, dia tak berhenti. Dia memang turun terus. Tapi yang turun terus ini merujuk kepada penurunan wahyu yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah Al-Qadr dengan surah Dukhan. Jadi dua-dua ini merujuk kepada peristiwa wahyu yang pertama. Jadi seolah-olah surah ayat pertama surah ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq ni turun pada Lailatul Qadar. Dan ini penurunan Al-Quran merujuk kepada penurunan yang pertama. Jadi dikata sekaligus lah. Jadi kalau kata sekaligus, maknanya apa? Maknanya dia ada problem sikit dekat 17 Ramadan lah, sebab kita cuti 17 Ramadan dalam Al-Quran. Jadi pernah lah saya buat perbincangan sikit. Masa tu buat kursus dengan staff-staff kat UIA.
Lepas tu sambil tu bincang pasal hadis sebenarnya. Tapi sajalah nak ajak sikit tengok kita ni tadabbur Quran ke tak. Jadi bila baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, kita cakap lah, ini nuzul Quran kan, penurunan Quran. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, Lailatul Qadar. Okey, so nuzul Quran pada Lailatul Qadar. Betul? Semua setuju? Okey, semua angkat tangan setuju. Lepas tu ada nuzul Quran, kita sambut pada berapa hari bulan? 17 Ramadan. Jadi kalau kita buat penakakulan mantik, premis 1 dengan premis 2 kita gabung, jadi 17 Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kacau. Diorang confuse masa tu. Okey, sebab kan tadi dah cakap penurunan Al-Quran kan berlaku pada Lailatul Qadar, surah Al-Qadr. Dan kita sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Kan nuzul Quran dengan nuzul Quran. Jadi kalau kita samakan balik, makna Lailatul Qadar sama dengan 17 Ramadan. Semua gaduh kepala lah masa tu. Okey, sebab kita faham Lailatul Qadar tu 10 malam terakhir. Jadi nampak macam canggah. Jadi ada ulama-ulama mentafsirkan 17 Ramadan itu kerana Allah sebutkan tentang Yaumul Furqan, iaitu hari berlakunya peperangan Badar. Hari berlakunya peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan. Dan Allah juga menyebutkan perkataan Furqan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Jadi dan memang ada sebahagian riwayat-riwayat menyebutkan ia kebetulan, maknanya masa wahyu pertama turun, Lailatul Qadar tu belum ada ketetapan sebagai di 10 akhir, belum lagi. Okey, kalau buka kitab Lataif Ma'arif, bila dia bincang pasal Lailatul Qadar, dia ada bincangkan juga pernah Nabi cari Lailatul Qadar pada 10 malam awal, pernah Nabi cari Lailatul Qadar pada 10 malam pertengahan, dan pernah Nabi cari Lailatul Qadar pada 10 malam akhir, dan akhirnya kat ujung-ujung Nabi cari 10 malam terakhir je. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar tu pada 10 malam akhir. Terutamanya malam ganjil. Jadi tak ada masalah pun dengan tarikh tersebut. Okey, cuma saya cadang macam tu cakap mungkin kalau tiba-tiba kita cakap 17 Ramadan tu tak betul, takut nanti orang marah lah kan, cuti kena tarik. Tiba-tiba 17 Ramadan tak ada cuti. Tapi saya cakap tu tak, kita ada ganti. Kita ada alternatif. Sebab kita sekarang ni tahu nuzul Quran tu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu pada 10 malam terakhir, tak tahu mana satu. Jadi 10 malam tu kena cuti. Jadi cuti 10 hari lagi best lah kan. Jadi itu dan masa tu diorang Sonoa dan Dewan tu. Okey, apa pun, jadi bila konteks apa yang Nabi tengah bersendirian di Gua Hira. Kenapa Nabi ada kat Gua Hira? Buat apa? Makan nasi kandar, mengasingkan diri. Dia keliru dengan apa yang masyarakat dia sedang lakukan. Okey, semua benda tak kena bagi dia. Kenapa dia orang yang sembah Tuhan banyak-banyak ni? Kenapa dia orang doa kepada yang ni? Kenapa minta kepada yang ni? Kenapa sambil mengiktiraf yang ni Tuhan, tapi mereka melakukan pengingkaran demi pengingkaran? Kenapa penipuan berleluasa dan seumpamanya? Nabi tertekan dan dia asyik mengasingkan diri dalam keadaan dia dah kahwin, dah ada anak, dan Khadijah sentiasa menyiapkan bekalan dalam keadaan memahami kegusaran suaminya. Okey, jadi bila sampai dan Nabi selalu mengasingkan diri ni memang dalam bulan Ramadan. Pengasingan ni Nabi bersembunyi kat Gua Hira ni memang berlaku di bulan Ramadan. Dan akhirnya seperti mana yang Aisyah sebut, ketika pada hujung-hujung nak dekat terima wahyu tu, Nabi mula dapat ru'ya as-salihah. Ru'ya salihah ni mimpi-mimpi benar, mimpi-mimpi yang jadi kenyataan. Malam tu mimpi, esok pagi jadi. Malam mimpi, esok pagi jadi. Okey. Dan Nabi sebutkan dalam satu riwayat, kita dapat antara bahagian kenabian yang kita peroleh adalah mimpi yang benar. Bezanya, kita hanya akan tahu bila dia dah jadi benar. Maknanya bila dia jadi realiti, pun kita teringat, ni sama lah macam mimpi hari tu. Tapi kita tak boleh nak pilih mimpi ni entah betul ni.
mimpi kahwin kan. Macam tu. Okey, mimpi kahwin lagi teruk. Okey. Jadi bila Nabi menerima beberapa babak-babak ataupun macam seolah-olah dia sebagai satu training nak biasakan Nabi dengan benda-benda pelik yang akan berlaku. Sehinggalah pada malam tersebut bila tiba-tiba Jibril muncul, dan bayangkan dalam keadaan gelap, tak nampak apa, tiba-tiba ada satu makhluk yang entah siapa. Okey, kalau zaman kita memang kita panggil hantu terus lah. Okey, dan kerja kita lari je lah, tak apa kan. Okey, apatah lagi kalau kita kat dalam gua dah hantu kat pintu gua. Nak lari macam mana tu. Okey, apa pun makhluk yang tiba-tiba bercakap kepada Nabi SAW dan menyuruhnya untuk membaca Iqra. Okey, dan Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku bukan orang yang membaca. Aku bukan orang yang membaca. Benda tepat dengan seperti mana yang Allah sendiri sebut, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Allah lah yang mengutuskan Nabi itu sebagai utusan daripada kalangan kaum yang ummi. Okey, yang ummi, yang buta huruf. Jadi bincangan sikit sebab ada orang setuju mengatakan Nabi buta huruf, ada yang tak setuju. Okey, tapi kita ambil pandangan yang lebih jelas mengatakan Nabi memang buta huruf untuk menjaga keabsahan Al-Quran, di mana Nabi tak tulis Al-Quran tu sendiri. Sebab kalau pergi cakap Nabi boleh baca dan Nabi boleh tulis, maknanya betul lah orang-orang musyrikin Mekah kata Nabi yang tulis. Maka dia orang akan tuduh Nabi yang menulisnya. Okey, tapi disebabkan mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh membaca dan tak boleh menulis, sebabkan itu mereka terkejut dengan penurunan Al-Quran, terutama sekali masa bila? Terutama sekali sebab orang yang tak boleh menulis, tak boleh membaca, kita panggil buta huruf. Kenapa dia buta huruf? Sebab perkara yang paling asas sekali yang dia tak tahu adalah huruf. Tapi dia boleh bercakap tak? Boleh tak bercakap? Boleh kan? Orang yang buta huruf boleh bercakap. Kalau tak, macam mana dia nak borak, nak beli makan ke, nak pergi mamak ke apa kan? Cakap boleh. Nak roti canai. Okey, tapi kalau member sebelah pergi cakap NAK ROTI CANAI, sakit hati kawan tu. Okey, bahasa isyarat apa tu? Sebab dia tak kenal huruf. Jadi jangan salah faham, bila orang buta huruf bukan maksud dia orang tak boleh berkomunikasi. Bukan dia tak boleh kira duit ke apa. Dia tahu ni duit warna apa, bentuk dia apa semua, tapi dia tak boleh baca huruf. Jadi sebab tu Nabi cakap ma ana biqari'in, aku tak boleh membaca. Dan itu memang nak disengajakan, dan Allah memang sengaja settingkan Nabi Muhammad dalam keadaan sedemikian untuk membuktikan mukjizatnya Al-Quran. Ma ana biqari'in, tiba-tiba malaikat Jibril peluk sampai Nabi rasa sesak. Kenapalah sampai nak kena peluk, pergi sesak, sakit. Okey, hatta jadda, rasa Nabi rasa sesak nafas. Okey, ghatta alayya hatta jadda, ghatta alayya, dia peluk sampai sesak, seolah-olah macam nak bagi tahu pada Nabi, ni bukan mimpi, ni betul. Sakit kan? Sakit. Nak kata ni betul. Lepas balik, Jibril lepaskan, tanya lagi sekali. Jadi 2-3 kali berulang perkara yang sama, sehinggalah kali ketiga dilepaskan dan Jibril bacakan untuk Nabi, dan Nabi terus dapat dan ingat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ni terus turun pada waktu tersebut. Dan bila kita kata suruh baca, bila suruh baca tu, adakah sepanjang masa kalau suruh baca mesti nampak benda yang dibaca? Boleh tak kita baca tanpa nampak apa-apa? Masa solat baca Fatihah nampak Quran ke? Tak. Maknanya kita boleh baca tanpa melihat huruf. Tanpa boleh melihat huruf. Baca melalui hafalan pun dipanggil baca. Okey, sebab dia dah melekat dalam fikiran kita. Kita dah ingat sebab kita dah selalu dengar, kita dah selalu baca tiap-tiap hari. Jadi bila dah melekat, kita masih lagi memanggil baca Fatihah walaupun kita tak tengok
mushaf atau Quran. Jadi tak ada masalah pun bagi Nabi bila Nabi baca Fatihah tersebut, baca Al-Alaq tersebut, dan Nabi dapat baca tapi Nabi tak nampak apa. Sebab apa? Sebab Nabi hanya baca melalui hasil dengar. Hasil daripada dengar. Okey? Sebab tu kita akan nampak sekarang ni dua nilai penting Al-Quran yang juga disebutkan kat sini, daripada Iqra, baca hasil dengar, dan juga daripada perkataan Al-Qalam, tulisan bila tulis sesuatu untuk dibaca. Okey, sekarang ni Quran yang mana yang ditulis masa zaman Nabi? Ada tak Quran yang dah lengkap ditulis masa zaman Nabi? Masa Al-Alaq ni turun, ada Quran dah? Ada Quran yang tak? Tak ada langsung? Ada yang di Lauh Mahfuz, yang Allah dah siapkan di Lauh Mahfuz. Okay, sebab tu kalau perasan, setiap kali Allah gunakan perkataan Al-Kitab, Allah sebutkan dengan kata tunjuk jauh, Zalika Al-Kitab la raiba fi. Zalika atau tilka ayatul kitabil mubin. Zalika dengan tilka maksudnya jauh. Macam kita cakap itu dengan ini. Ini dekat kan? Okey, ini buku. Kalau cakap itu buku, kalau saya tengah pegang phone ni, maksud cakap itu phone. Tak kena. Sebab kalau cakap itu phone, mana dia jauh. Jadi Allah gunakan perkataan zalikal kitab, itu adalah Al-Kitab. Okay, dan kita sebutkan perkataan Al-Kitab hanya untuk sesuatu yang dah lengkap. Sebab apa? Kalau saya tarik keluar 2-3 helai sahaja kertas, lepas tu cakap kat orang ni kitab tak? Tak. Sebab apa? Sebab tak lengkap. Jadi masa Al-Alaq turun, tak lama lepas tu Muzammil turun, tak lama lepas tu berapa surah lagi turun, Quran tak lengkap lagi. Jadi yang ada dengan Nabi bukan Al-Kitab. Kitab yang ada hanya di Lauh Mahfuz yang lengkap. Sebab tu Allah gunakan Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fi. Okey. So, jadi dua nilai Al-Quran, yang ditulis untuk dibaca, yang dibaca untuk ditulis pula. Bila baca, tujuan nak baca untuk apa? Hafal. Bila ada orang tengah bercakap depan kita, kita kena bercakap juga kan? Kena dengar. Baca untuk dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibaca, dengar. Jadi yang ditulis untuk dibaca, yang dibaca untuk didengar. Okey, untuk didengar. Jadi Allah perintahkan dengan perintah pertama baca. Baca. 2 kali perintah baca. Dan baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Allah tak, kalau perasan dalam surah ni, tak ada nama Allah. 5 ayat pertama yang baru turun ni tak ada nama Allah. Tapi orang Arab kenal tak Allah? Orang Arab masa zaman tu kenal tak Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrikin Mekah semua akan cakap Allah yang ciptakan langit dan bumi. Okey, tapi mereka agak sensitif. Sepaham saya bila saya baca balik, beza sikit dengan saya faham dulu. Masa ni sebenarnya orang Arab sensitif dengan perkataan Rabb kalau dirujuk pada Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka mengamalkan perhambaan. Jadi mereka adalah tuan kepada hamba-hamba mereka. Jadi mengatakan Allah sebagai Rabb itu bukan perkara yang biasa dia orang sebut. Jadi Allah perkenalkan kepada Nabi, baca ni kali ni dengan nama Tuhan. Rabb satu. Okey, bukan arbab. Arbab banyak. Rabb satu. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan. Dan ini memenuhi keinginan Nabi SAW yang sedang bergejolak menafikan segala perbuatan-perbuatan salah orang-orang musyrikin pada waktu itu, dan tiba-tiba seolah-olah solusi datang. Okay, dia macam orang tengah lapar tak buka puasa lagi, nasi kandar sampai. Alhamdulillah.
Okey, ataupun ni macam apa ni, macam kat masjid terlambat sampai masa masjid iftar. Orang semua tempat dah penuh. Kita pun duduklah kat tepi dapat 3 butir kurma. Tiba-tiba ada pak cik ni jalan, nah nasi. Oh. Jadi Nabi seolah-olah disuakan dengan apa yang dia cari selama ini, bahawa hakikat Tuhan itu satu. Tak ada sekutu baginya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau perasan surah sebelum tu, surah At-Tin pun Allah cerita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan, dan kemudian yang Allah perintahkan untuk baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia itu daripada alaq, seketul darah. Okey, secalit darah yang melekat. Okey, macam lintah. Dan alaq kat sini ni menyebabkan nama surah ni dipanggil al-alaq. Okey, dipanggil al-alaq seolah-olah nak mengingatkan kita bahawa Allah ciptakan kita semua ni daripada sesuatu yang tak ada apa-apa nilai. Tak ada apa-apa nilai. Asal kita adalah perkara tu. Bila sekarang ni kita tengah bangga dengan harta kita, keluarga kita, kenderaan kita, dan kita diingatkan kembali asal usul kita hanyalah sesuatu yang tak ada nilai, mani, darah yang tak ada apa-apa. Okey, yang kita kalau keluar dah luka sikit kita sapu macam tu je, kita campak. Tak ada apa-apa nilai. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang kedua, Iqra yang pertama, Iqra yang kedua. Ada yang mengatakan Iqra yang pertama tujuannya untuk belajar, Iqra yang kedua tujuannya untuk mengajar. Sebab masa yang pertama kita baca untuk kita faham, masa yang kedua kita baca untuk bagi orang faham. Sebab nak bagi orang faham, kita juga kena baca. Okey, kita juga kena baca. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, dan Tuhanmu itu Maha Pemurah. Kenapa? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu dengan pena, dengan pen. Okey, yang mengajarkan dengan pen. Dan dalam masa yang sama seolah-olah diajar kepada kita bahawa ilmu itu perlu disampaikan dengan wasilah-wasilahnya, dengan cara-caranya, dengan alat-alatnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan insan apa yang dia tak tahu. Dan inilah yang akan berlaku di dalam setiap babak dalam Al-Quran, mengingatkan hakikat kita tak tahu dan Allah Maha tahu. Kita tak tahu dan Allah Maha tahu. Turunnya wahyu yang pertama mengingatkan kita tak tahu. Masuk je surah yang pertama, surah, dan kemudian sampai dekat surah, banyaknya surah-surah yang bermula dengan alif lam mim, alif lam ra, semua nak ajar kita tak tahu, Allah tahu. Dan ini semua mengajar kita rendah diri di hadapan wahyu. Mengajar kita rendah diri di hadapan wahyu, bahawa Allah yang berhak mengajarkan kepada kita, dan tugas kita yang kalau kita nakkan kehebatan dan kemegahan yang dilalui dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat, yang berubah hasil daripada 23 tahun dakwah Nabi tu, apa yang berlaku pada umat Islam, bagaimana berkembangnya empayar Islam, hasil daripada satu perintah yang mudah di wahyu yang pertama, iaitu baca. Hanya baca. Dan sekarang ni siapa nak, kalau buka WhatsApp tu dah ada artikel panjang tengah bagi tahu kita maksud ayat tertentu, kita nak baca tak sampai habis. Kalau ada orang hantar WhatsApp bagi tahu maksud ayat ni, okey, tafsiran dia begini, ada hadis dia macam ni, nak tak kita baca? Atau kita tunggu yang viral-viral aja baru baca? Atau kita tunggu yang ada isu-isu je baru baca? Atau kita tunggu perkara-perkara yang kita nak tahu baru kita nak baca? Bukan kita usaha untuk baca apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sebab perintah Iqra ini adalah baca wahyu, bukan baca sembarangan. Baca sembarangan memang banyak benda kita nak baca. Dulu-dulu kalau zaman ada mangga, zaman-zaman ada mastika semua, baca belaka. Tapi sekarang ni kita tahu Allah pesan ni adalah untuk baca wahyu, baca apa yang Allah nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab bila kita baca nanti kita tahu yang rasa sakit tu kita.
Sebab Allah tak akan biarkan kita membaca tanpa terasa. Tanpa terasa. Okey. Walladzina idza dalam ayat Ibadur Rahman Allah sebut orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian mereka seolah-olah macam dah terhantuk dengan Al-Quran tersebut, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan, tapi diorang tak biarkan, hentakan Al-Quran itu buat-buat buta, buat-buat tak nampak, dia tak buat macam tu. Maknanya Quran itu walaupun kita akan terasa dan kita akan ambil pengajaran daripadanya dan kita berubah. Sebagaimana sikap Nabi, para sahabat, kana waqafan alal Quran, waqafan alal Quran. Maknanya apa yang Quran bagi tahu dia orang terus buat. Apa yang Quran cakap kena macam ni, tak boleh macam ni, mereka ubah pendapat mereka. Dan itu kita akan bincangkan pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Dan itu saja yang sempat kita bincangkan pada ni. Maknanya bahagian kedua memang cerita pasal Abu Jahal, memang cerita pasal betapa bahayanya mereka-mereka yang bersifat menolak. Okey, manusia ni ramai nak tolak aje, ramai yang tak, dia rasa macam dia bagus. Sebab tu cakap ar-ra'ahu staghna, maknanya dia rasa macam dia cukup dah dengan diri dia sahaja. Dia tak perlu bergantung pada Tuhan. Dia tak perlu bergantung pada takdir, dia tak perlu bergantung pada rezeki, dia tak perlu pada doa, dia tak perlu pada solat dan seumpamanya. Dan itu sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Abu Jahal yang Allah kecam satu persatu dalam ayat-ayat pada bahagian-bahagian seterusnya. Jadi yang tu boleh tengok tadabbur ada Ustaz Syahari pun ada dalam YouTube. Kalau siapa yang boleh yang bahasa Inggeris, ada Ustaz Noman Ali Khan pun ada juga kongsikan tentang surah Al-Alaq ni bahagian yang kedua tu dalam dua video yang berbeza, part 1 part 2. Dan dalam tafsir Sa'di semua ni pun ada sebut juga. Saya rasa cukup setakat situ dahulu. Semoga Allah kurniakan kita kefahaman, sedikit demi sedikit bertambahnya dengan dekatnya kita kepada Allah, dengan usaha kita untuk tadabbur Al-Quran. Semoga Allah jadikan Al-Quran ini sebagai pembela kita di akhirat nanti, syafi'an li ashabih. Dan Allah kurniakan kita pengakhiran yang terbaik di bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.